Assalamualaikum, Kifli Zul, Zuraidah Hashim, Fatimah Umar, Wani Yahya, Suzana Amiruddin, Nur Alis, Wahidah Ida, Syasha Abenua, Rahimah Abdul Rahman. Ini bukan baru off live Ustaz Zarifi ke? Terus pindah ke sini, Masya Allah, Tabarakallah, hebat anda. Kasihlah Jalil, Anita Saleh, Fatimah Umar, Suzana Amiruddin, Fatimah Umar. Masya Allah, berapa kali Fatimah Umar? Fatimah Umar ni orang lain rupanya. Ada dua Fatimah Umar kita ya. Syarifah Mansur, Amin Aminah, Hanisa Syafi'i, ya, salam 9 Ramadan. Suhana Adris, Cik Siti Atikah, berapa lama lagi nak jadi orang Melbourne ni? Masya Allah. Nur Aini Abdul Rahman, Nur Hayati Yahya, Mas Liza Bagiran, Yusliza Salam, Nurul Syahriza, Zainab Ahmad, Urianti Wu, Hajah Ana Mukhtar, Bahabak ke rindunya, Julida Amuh, Nur Aidah Aida, sihat ke? Syari Anson, Mazni Ahmad, Nuriza Hassan, Dilanim Ibrahim, Azina Ahmad, Ahadiah Agoy, Haniza Razak, Alhamdulillah, Hafiza Basri, Rohina Latif, Sarah Manal Abdullah, Afnan Ahsan. Ni kan yang Ustazah tanya lelaki ke perempuan? Muncul dah dia kat masjid hari tu. Subhanallah. Nazatul Naina, Zainab Buyung, Rohani Hamdan, Rosa Gunting, Jun Naim, Misli Haleha, Rosna Sulaiman, Masya Allah. Kan Hanisa Syafi'i. Ustazah bawa yang best-best je. Cewa Rosmawati. Minggu depan Ustaz Fahrul Muhammad Joy, Mai Sifu, Cik Liza, Nur Hayatun, Faiza Ahmad, Mida Mid, Nuriza Halim, Zarina Ismail, Saodah. Wah, spelling Saodah tu comel. Rozana Haripin, Rahimah Ibrahim, Syarifah Banun Bidin, Sairah Ismail, Juliana Friday. But today is Monday. Juliana, Farah Hayati, Syekh Ahmad, Rozita Abdul Wahab, Nur Azizan Baharuddin, Azril Lin, Ariana Sofia, Sarohayaji, betul ke tu? Anis Bujang, Rafi'ah Abdul Rahman, Khatijah Abdullah, Huslina Harun, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Uwais Al-Qarni, Asmah Muhammad, Fida Jamil, Azwa Hamid, Hamid, betul. Ayah Gaus, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Juliana Friday, baguslah. Dia ni positif sungguh. Duduk mana tu? Siti Atikah Tukimin. Apa Cik Siti Atikah tulis tu? Dah laju sangat. Tak sabar hendak dengar kata-kata puitis Sifu. Apa hal pula ni kat Nazatul Naina ni? Ni nak duit raya lebih ke apa ni? Ya kan dia cakap kata-kata puitis apa? Ya, Sofi Emir, tunggu Isnin depan di page Surau Al-Ittifaq. Sifu kita bersamalah kan? Bukan sifu anda sahaja, sifu Ustazah Zai juga. Jadi siapa-siapalah asalkan membawa kita ke jalannya Allah, itulah sifu. Apa sifu tu? Masya Allah. Subhanallah. Saya setiap hari sangat teruja menanti waktu bertemu dengan anda. Sangat teruja menanti waktu bertemu dengan anda. Gitu bah. Sebab apa? Nak pindah bahasa Sabah pula. Sebab besok tak jadi pergi Sabah. Sekian dimaklumkan. Adalah cerita-cerita, Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh ya ke Juliana Friday? Masya Allah, awak duduk dekat semua kuliah-kuliah ustazah. Dan dia perasan ustazah-ustazah dia, Masya Allah, pakai tudung hitam hari ni. Tu dia, Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syok kan? Kita rasa macam duduk sembang berdepan je. Siapa cuba angkat tangan yang dalam 300 orang lebih ni? Tak berapa ramai lagi kan? Cuba angkat tangan. Cuba nak angkat tangan. Tulis saya. Tulis saya belum lah. Kan masing-masing tulis saya. Saya belum. Siapa yang belum jumpa Ustazah Zai berdepan? Siapa yang belum jumpa? So tulis apa ya? Tulis belum. Panjanglah sangat pula. Tulis belum Johor. Belum Sarawak. Belum, jangan tulis hutan belum pula. Okay? Saya nak tahu macam
Sebab saya rasa saya dah banyak tempat saya pergi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nur Azlina syukur ni nak kena babab ni. Orang kata siapa yang belum jumpa, tulis. Siapa yang belum jumpa. Yang dah jumpa duduk diam-diam. Faiza Ahmad, duduk mana? Sebab saya rasa saya geram tau kalau tak jumpa anda lagi. Khususnya yang istiqamah, yang hari-hari kan. Ada hari-hari dalam Latahzan, tapi kita tak pernah jumpa. Macam geram kan sahabat-sahabat. Macam mana nak cakap? Sebab kita dah boleh bersembang macam kawan-kawan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Wani Yahya saya dah jumpa. Ni pun lagi nak kena lidi. Mana Wani Yahya ni? Dia dah jumpa kan? Dia dah jumpa. Siapa yang KL tapi belum jumpa tu? Wani Yahya nak kena lidi ni. Dia dah jumpa tapi dia tulis juga. Jangan bagi Ustazah penin. Okey. Kasilah Jalil belum. JB. Ramai ni orang JB. Masya Allah. Okey lah. Kita deal. JB Singapore. Insya Allah. Sa'dia Muhammad Arifin. Kelantan memang. Sebab saya ke Pantai Timur. Bila Kelantan tu macam saya selalu duduk dekat Hotel Perdana tu kan sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat Latahzan adalah beberapa orang dah pernah jumpa kat situ. Tapi memang kalau ke Kelantan ni memang rushing sangat-sangat. Perjalanan dari KL jauh. Lepas tu memang Nuriza Halim kita jumpa dekat mana? Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Menyesal pula lah tanya soalan ni. Membuatkan mata ni nak pandang je kat mana. Azrilin belum Manjung Perak. Azrilin dekat Manjung Perak tu saya pernah sampai dekat Masjid Hidayah tu. Lepas tu saya pernah makan dekat satu restoran tu. Hala dah makan lah pula puasa-puasa ni. Restoran apa yang nama dia? Tapi ada dia jual crispy, ketam lembut tu digoreng. Sampai sekarang tak boleh lupa rasa dia. Saya tak tahulah apa nama restoran tu. Anak murid dekat Manjung Perak tu lah yang bawa. Allah sedapnya. Sorry mengganggu. Allahumma salli Muhammad. Arwah dapat jumpa Ustazah. Siapa ni? Arwah dapat jumpa Ustazah. Saya belum tapi alhamdulillah arwah mak saya. Nur Natasha, siapakah anda? Siapa Nur Natasha? Arwah mak meninggal bila tu? Masya Allah. Nuriza Halim. Saya dah ingat dah yang mana satu. Nuriza Halim Tasik Kebun. Betul. Bila sebut Nuriza ingat-ingat. Yang tu Masya Allah. Alhamdulillah. Dah tak terbaca dah. Duk nak baca yang pasal arwah tadi tu. Dah tak terbaca dah. Kasniah Kadiran duduk segambut pun kita tak jumpa. Masya Allah. Kalau orang KL tak jumpa ni saya rasa macam lagilah geram. Nur Hayati Tanjung Malim Perak. Tanjung Malim patut saya ada program hari tu. Last minute cancel. Betul Cik Rodia. Puasa ni Ustazah sabar je lah Ustazah ni. Nanti saya doa terpelan. InsyaAllah Sa'diah Muhammad Arifin saya akan umumkan. Ya baby crab. Baby crab. Kalau babah crab tak nak. Susah nak makan. Saya belum jumpa Ustazah lagi nak sangat jumpa Ustazah. Ya Ani Batrisha selalu ada dalam kuliah. Masya Allah. Amboi ke ayah gaul saja je lah tu. Padahal dah biasa jumpa. Wan Hasmiza dah telan ayat liok dah Ustazah ni. Iriani Muhammad. Masya Allah. Batu Cave belum jumpa. Saya ada Farah Hayati Syekh Ahmad. Gua Batu tu kat mana? Tu dia Gua Batu nama dia saya tak tahu ada nama tempat Gua Batu. Saya nak pergi join program Ustazah kat KL sebab kerja work from home. Okey, siapa tu? Ya Allah seronoknya lah dapat sembang macam ni. Buatlah rehullah kat Sarawak pula. InsyaAllah. Tapi kan saya nak tersengih, nak tergelak bila kan ada orang pengumuman. Ada orang dah mula berangan-angan nak buat majlis khatam kitab Latahzan. Saya nak tergelak. Terror lah mereka ni. Ustazah tak cakap apa-apa lagi. Nak buat majlis khatam kitab Latahzan. Macam tak sabak-sabak nak khatam no? Masya Allah. Yasmin Yaakob, ku seru namamu hari ini. Semangat Ustazah Zaid. Okey, kalau ikutkan hati nak sembang dengan semua. Suzy Buang, Nurliza Wahab. Nak sangat jumpa, memang nak sangat jumpa. Bila sahabat-sahabat Latahzan ke udara, sahabat-sahabat dirahmati Allah, nak Ustazah zashkan kami. Nur Muhammad. Apa tu maksudnya?
Saya pun teringin nak jumpa Rozana. Rozana binti Haripin ni pun mana duduk Selalu ada, Masya Allah. Ya, Sofi Emir. Dah 467 Ustazah. Dia kata pong-peng. Masjid Ahmad nak buat pulut kuning ke? Okey, baik. Kita nak masuk sebelum kena marah. Cek belum lagi pergi Penang. Sofi Emir? Orang Penang ke? Masya Allah. Okey, hari ini tolong siapa boleh jumpa Ustazah orang KL di Masjid Ibnu Abbas setapak. Setapak je. Setapak je. Ni betul-betul nak suruh cakap je ni. Kan? Okey, jom kita setapak ke situ. Danau Kota. Tak apalah, yang penting dekat kan. Setapak. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Nur Muhammad. Zash tu sekolahkan kami. Hai Ani Batrisha. Banyak-banyak warna Ustazah pakai, hitam juga yang kamu suka. Okay. Masya Allah, tak erti nak berpantun. Okey, happynya dapat dengar Kelalah Tahzan. Saya ambil masa tadi kan sahabat sebab tidur kat rumah bapa. Okay, lepas tu jadi mem besar lah. Adik saya buat pemalas punya kakak kan. Lepas tu dia ajak makan. Ustazah sebenarnya bila ada masa sedikit berehat tu sahabat-sahabat, tengok messenger. Allah. Bila tengok messenger ni kan sahabat-sahabat, rasa macam nak pecah sekejap dada. Nak pecah sekejap sahabat-sahabat kan. Sebab itulah macam yang saya tulis kat Facebook saya tu. Ustazah, saya diceraikan oleh suami saya di mana? Di malam bulan Ramadan. Beberapa malam yang lepas lah dia cerita sahabat. Sayu hati bila seorang isteri mengadu macam tu kan. Ramadan ni bulan, iyalah tadi Ustaz Zarifi saya saja bagi tajuk kat dia bulan kekuatan. Sebab Ustaz Zarifi ni macam Allah uji ada anak istimewa kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi sudah pastinya lah banyak bertalu-talu ujian dalam hidup. So kita nak bagi tahu seluruh setiap kita ni, Ramadan ni sebenarnya adalah bulan ujian. Subhanallah sahabat-sahabat, bulan ujian. Dina Ailin ke yang kita jumpa semalam? Nama Facebooknya Ustazah lupa apa nama dia. Semalam Ustazah ingat dah nama dia. Okey sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kena lockdown lagi, masih tak sihat. Tak apa Kak Yasmin Yaakob, saling mendoakan saja. Anis Suzila Sa'ad. Okey. Jadi tajuk beri kekuatan ni kita rasa subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah, macam sukarnya nak menerima sesuatu dalam bulan Allah beri kepada kita pengampunan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, makanan untuk anak sahur, buka puasa, esok pun tak apa. Apa tu? Apa dia tulis tu? Masya Allah. Hitam-hitam si tampuk manis, sabar je lah, dah berpantun lah pula. Rasa sedih juga untuk kami. Betul-betul Rafiq Abdul Rahman. Sedih lah anda bayangkan Ramadan ni orang ternanti-nanti, suami balik ke rumah, makan sama-sama kan, uruskan anak sama-sama. Tiba-tiba dia diuji dengan diceraikan oleh suami. Dan itu bukan first case sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sepanjang Ramadan ni saya dengar macam-macam. Sebab tu bila kita baca kan, sedih sangat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay? Banyak sangat, betul-betul banyak sangat dah dia berkorban. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, perkara-perkara macam ni bila kita baca, bukan untuk kita bertanya-tanya siapa. Dan saya pun tak pernah tanya siapa beliau ni kan. Tak pernah nak pergi kat profile picture dia, siapa dia ni, mana gambar suami dia ni, durhaka sungguh. Contoh kan. Tak ada masa untuk tu sahabat. Tapi doa lah sebab kita tak tahu. Masya Allah, tabarakallah. Anis Suzila Sa'ad, Masya Allah, dia suka saya sebut nama dia. Afifa Adiva, Ramadan pertama. Masya Allah. Oh, Ramadan pertama tanpa arwah suami. Semoga kuat Afifa Adiva. Saya faham satu Ramadan hari tu suami meninggal. Tidak Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yus Marianti Yusof ni kan, dia kata kalau pakai black nampak slim. Ya, tahu mesej yang nak disampaikan tu apa. Okey dah, tak payah banyak cakap. Jom kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri.
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي زدني علما وارزقني فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Bunga, Mama Bunga. Tu dia. Elok-elok bagi salam. Mama Bunga kata, lama Ustazah tak sebut nama saya. Sabar je lah. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Balakong pernah juga Ustazah pergi, tapi masa tu kita belum kenal dalam Latahzan lah kot. Apa lagi tadi yang buat Ustazah gelap masa tengah baca doa? Oh, Gua Batu tu Ustazah beria-ria lorih bendoi tanya kat hampa. Kat mana Gua Batu? Rupanya Batu Cave. Oh Allah. Ni nakal-nakal sungguh tahu anak-anak murid ni. Memang tahu. This is keris. Siapa nak keris? This is lidi. Lidi paling sempoi. Lidi gedik-gedik. Nak kena cucuk dengan yang mana? Okey. Astaghfirullahalazim. Dia buat gini ni teringat Cina-Cina depan. Astaghfirullahalazim. Okey? Berdosa je. Okey, doa sahabat-sahabat. Kita tak baca doa sebabnya kita rindu suasana 4:30 pagi. Itulah kan, Masya Allah, maha baiknya Allah dalam perancangannya. Ustazah merancang lain, Allah bagi lain. Ustazah merancang 4:30 pagi, tapi dengan Ustazah sendiri kena surprise. Suamiku tiada di sisi berhari-hari. Masya Allah. Jadinya Ustazah pun tak tidur di rumah sendiri. Bila Ustazah tidur rumah bapak dah macam apa, pagi-pagi 4:30 pagi nak berceramah pula tak sesuai sebab tak ada bilik khas. Kalau 4:30 pagi di rumah Ustazah dah memang ada mini studio hijau putih di belakang ni, sesuai lah. Okay? So insya-Allah kita baca satu doa agar dijauhkan daripada sifat malas, bakhil. Kita baca doa mengucapkan syukur dalam buku amalan harian dalam himpunan 40 doa-doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la sharika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, segala nikmat yang kami peroleh pada pagi ini atau diperoleh seseorang di antara makhlukmu adalah daripadamu yang esa. Lagi tiada sekutu bagimu. Maka bagimu segala pujian dan bagimu segala kesyukuran. Walakas syukra. Kita nak bersyukur kepada siapa lagi? Kepada Allah yang maha pemberi segalanya. Baik pun dari Allah, buruk pun dari Allah. Baik moga bernatijah baik sampai ke pengakhiran. Buruk adalah satu yang buruk di mata kita, tapi di sebalik rahsia-rahsia Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah yang di sebalik buruk itu Allah sedang simpan kebaikan demi kebaikan. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Sumayya Nur Indah. Tak penat ke Ustazah? Meh bagi tips. Kenapa penat? Ini baru kuliah pertama saya. Kenapa nak penat? Patut soalan tak penat ke Ustazah tu semalam. Semalam memang penat. Bohong tak penat. Tapi seronok sebab asal buka je anda bersama-sama. Patut saya tanya anda. Saya tanya sahabat-sahabat. Hampa ni tak penat ke? Dok kuliah Ustaz Zarifi ada ni ada lagi, tak penat ke? Sebab anda tak penat, kenapa saya harus penat? Begitu sesama kita harus ada suasana jamaah, saling tolak menolak, saling tarik menarik dalam perkara kebaikan. InsyaAllah sahabat-sahabat kita akan berhimpun dalam kebaikan, kita akan bertemu dalam kebaikan bila mana kita tak pernah penat menerima nasihat ataupun memberi nasihat. InsyaAllah dalam nasihat-nasihat baik tu insyaAllah sudah pastilah nasihat-nasihat yang sahih, sumbernya indah, tak lari daripada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Itulah dia antaranya yang kita baca kitab Latahzan karangan Dr. Aida Al-Qarni. Tahniah sahabat-sahabat kerana hari ini kita akan meninggalkan angka 2229.
Besok kita akan naik darjah baru. Kita akan pergi 23 dot dot. 23 dot dot kan? 24 dot dot, 25 dot dot, 26 dot dot, 27 dot dot, 28 dot dot. Habis dah lah tahzan. Tak lama je lagi. Masya Allah, tabarakallah. Sebab macam tu macam nak sedih pula, macam nak berpisah pula dah dengan latah hazan ni. Sedangkan latah hazan ni menyatukan semua-semua kita ni. Allahu Akbar. Moga Allah cantum eratkan hati-hati kita. Subhanallah. Baik. 229, jangan bersedih. Kira ada yang tengah bersedih ke? Tolonglah, tolong. Pujuklah hati dengan tajuk ini. Jangan bersedih kerana sesungguhnya masa itu silih berganti. Jangan bersedih kerana sesungguhnya masa itu bersilih ganti. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ui, Rafiah Abdul Rahman dah kira lebih kurang 50 hari. 50 hari tu tak lama tau. Ustazah duduk dekat Mekah tak lama lagi pun dekat 30 hari. Oh, kita balik daripada Mekah nanti kita dah boleh plan majlis khatam dan tahzan. Kat mana kita nak berkumpul seluruh Malaysia, bahkan luar negara. Jom kita mengunjungi Adawiyah Kasim di Korea together. Masya Allah. Atau kita pergi jumpa Liza Atih dekat New Zealand. Ataupun kawan-kawan kita kat mana. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab lah pula nak sebut kan. Itulah latah hazan menyatukan. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Mahiran Razali. Apakah itu? Kan? Surprise. Rahsia. Jangan risau. Masya Allah. Okey, kita letakkan tangan kat dada kita. Kalau ada yang bersedih, pandanglah satu tayar yang sedang berpusing. Kita sedang berada di bawah. Destinasi kita adalah kampung akhirat. Semua kita akan sampai ke kampung akhirat. So, satu roda tadi yang kita sedang berada di bawah, percayalah dia akan berpusing menaikkan kita di atas. Hei orang yang di atas, jangan duk bongkak lupa daratan sangat. Satgi tayar ni berpusing, kamu pula yang akan berada di bawah. Yang sedang-sedang saja, ada juga bahagia sangat pun tidak. Kan sederhana, maknanya tayar tu sedang berada di tengah-tengah. Semua kita sama sahabat-sahabat, sebab kita akan menuju kampung abadi, itulah dia kampung akhirat. Masya Allah. So kalau kita sedang berada di bawah, just tunggu dengan reda saat ni kita berada di atas. Insya Allah gembira sekejap. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kemudian bila kita berada di atas, jangan lupa orang di bawah. Macam mana nikmatnya kita berada di atas, nak membantu orang di bawah. Subhanallah. Kak Siti Azmahani Mamat, dengar-dengarnya LTK kan, duk bisik-bisik nak buat latahzan, khatam latahzan, kemain lagi. Dia nak sembunyi-sembunyi daripada ustazah, kemain lagi. Masya Allah. Saya cabar LTK Kuantan buat satu majlis khatam, lepas tu kita sebarkan. Kemudian latahzan Johor buat satu khatam, kemudian kita sebarkan. Wah, cabaran. Latahzan Singapura. Subhanallah, subhanallah. Berangan tak salah kan? Maklumlah penulis buku angan-angan ke Firdausi. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Amboi, kata Wani Yahya. Allahu Akbar. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Hamidah American. Saya masih sedih atas kematian suami tercinta. Bila tu meninggalnya sayang, semoga syurgalah tempat suami itu dan anda disandingkan semula dengan suami tercinta di dalam syurganya Allah. Masa itu silih berganti. Hari ini sahabat kita bersedih kematian suami. Besok lusa mungkin kita, saat itu beliau dah sedikit kuat, boleh menasihat kita yang baru-baru. Begitulah sahabat-sahabat hidup ni. So kita tak payah nak stres sangat, nak down sangat, nak membakar diri sendiri hanya kerana kita sedang down. No. Tajuk ni sangat memujuk hati. Jangan bersedih kerana sesungguhnya wan yang boleh bantu saya untuk dapatkan Nurlida Baharudin, mudah sangat. Kak Nazatul Naina ataupun sahabat tim khidmat yang lain, tolong bantu kawan kita yang nak dapatkan kuliah latahzan siri-siri yang lepas. Semua ada daripada Julai tahun lepas, semua ada daripada bab 1. Anda boleh dengar. Masya Allah. Latahzan Korea, jom. Saidatun Nabiha pun Korea ke?
Masya Allah. Subhanallah. Jangan bersedih kerana sesungguhnya masa itu silih berganti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, hamidah mereka, insya-Allah. InsyaAllah ya baru lagi tu beberapa bulan saja. InsyaAllah Allah beri kuat. Bila rasa teringat, tak mampu, sahabat-sahabat nak melupakan, memang Allah tak suruh kita lupa pun. Rindu itu adalah anugerah dari Allah. Bila rindu dengan orang yang tiada, tak mungkin kita dapat lagi mendakap tubuhnya, mencium tangannya, sahabat-sahabat. Tapi sebenarnya dia adalah anugerah. Kenapa anugerah dari Allah? Bayangkan kalau kita kematian suami, langsung tak rindu, langsung tak teringat. Itu sebenarnya bala. Kerana si mati dah tak mungkin mendapat doa dari kita. So rindu, teringat, rasa tak kuat ni sebenarnya bangkitlah untuk mendoakan si mati yang dah tak boleh berdoa lagi. Maka kita Allahumma ghfir lahu, ampunkan dia ya Allah. Bantu aku untuk kuat meneruskan kebaikan-kebaikannya ya Allah, untuk terus menjadi wanita yang solehah di sisimu ya Allah. Dan akhirnya aku dipasangkan, disandingkan semula dengannya yang baik itu di syurgamu ya Allah. Amin. Masya Allah, Cik Rodia Sharif sudah 30 tahun tanpa suami. Bayangkan. Dan sekarang bicara-bicara Cik Rodia Sharif, ala-ala ustazah gitu, kan? Kerana apa? Dia bercakap berdasarkan pengalaman. Apa Cik Rodia? Berdamai dengan takdir. Masya Allah. Dilanim Ibrahim boleh refer kepada Kifli Zul. Katanya Kifli Zul buat La Tahzan Johor. Tapi ustazah sebenarnya tak ada pun menetap-netapkan La Tahzan Johor, La Tahzan Kuat. Mereka ni pandai-pandai demi kerana ukhuwah yang indah, subhanallah. Okay, Johor boleh rujuk kat Mas Liza Bagiran kita, Kak Nuraini Abdul Rahman kita, Linda Kecil kita. Itu Johor, insyaAllah. Itulah setahu ustazah. Baik, kita teruskan. InsyaAllah kita nak habiskan tajuk ni sebelum ustazah terus pergi ke masjid. Sekejap, apa tiba-tiba leher ni? Apa orang kata sahabat? Aduh, dia jadi macam apa? Nak tergelak dia ni. Apa? Salah bantai. Orang tak ada kata salah bantai. Salah bantai, orang suruh tepuk bantai, tak ada kena mengena pun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Abdullah bin Az-Zubair memenjarakan Muhammad bin Al-Hanafiyah di penjara Arim di Mekah. Maka berkatalah Kusasir Az-Zah. Maksudnya apa? Orang buatkan syair untuk Muhammad bin Al-Hanafiyah yang dipenjarakan di penjara Arim di Mekah. Satu ketika dulu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, keindahan dunia ini tidaklah kekal bagi pemiliknya. Masya Allah. Dan kesulitan yang ada padanya bukanlah merupakan harga mati. Maksud, kalau sekarang kita rasa kita sedang merasa dunia ni sangat indah, ia takkan kekal. Kalau kita rasa sekarang kita sedang sulit, sahabat-sahabat, ia bukanlah harga mati. Kita ibarat masih lagi boleh tawar-menawar. Ada diskusi, ada perbincangan, sahabat-sahabat. Tidak mestinya kita sempit selama-lamanya. Terus bangkit, lalui kehidupan ini walaupun perit. InsyaAllah segala yang sulit itu pasti akan berakhir. Teruslah kita bersangka baik kepada Allah, kerana syair-syair seperti ini dinukilkan berdasarkan pengalaman-pengalaman orang yang telah pun diuji. Tetapi dalam ujian itu sentiasa positif, bersangka baik dengan Allah. Allahu Akbar. Masing-masing daripada kedua-duanya mempunyai masanya sendiri. Indah pun ada masanya, sulit pun ada masanya. Setiapnya ada masa-masanya sendiri. Seperti hujan, bukan selamanya hujan. Pasti sahabat-sahabat hujan akan berhenti menyinarkan matahari atau bahkan mengeluarkan warna-warna indah daripada pelangi. Begitu juga malam, tidak sentiasa kita dalam kegelapan malam, tetapi tak berapa lama akan siang, muncullah matahari yang bersinar. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini yang meyakinkan kita masing-masing daripada kedua-duanya mempunyai masanya sendiri yang pasti akan berlaku, dan semua yang aku alami terasa seperti mimpi di siang hari. Apa kata orang Melayu? Kalau mimpi siang hari itu sebenarnya itu bukan mimpi lah, hang tak payah fikir sangat lah.
Mimpi siang hari je pun. Macam tu kan, kadang-kadang orang cakap mimpi siang hari ni memang sekadar macam mainan. Pandanglah yang sekejap kita indah, yang sekejap kita sulit, yang sekejap kita di atas, yang sekejap kita di bawah. Itu hanyalah seperti sebuah permainan yang mesti dilalui oleh anak-anak kecil. Anak-anak kalau tak dibagi bermain, tak seronok sahabat-sahabat. Tapi terlebih bermain, dia pula terlebih tidur. Kan mama kata nak main sampai mati. Mak apa macam tu main sampai mati? Anak mati sungguh tengah main baru tahu. Kan sahabat-sahabat, memang budak-budak suka bermain. Penat nanti dia balik lah, dia tidur lah, dia carilah makan, dia lapar. Sahabat-sahabat, dia takkan bermain selama-lamanya. Maka hidup kita begitu. Okay, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Beberapa abad kemudian saya renungkan syair itu, dan ternyata Ibnu Zubair Ibnu Al-Hanafiyah dan penjara Arim tidak lebih daripada sebuah mimpi. Ya, itu hanyalah tinggal kenangan. Bila keluar dia boleh mencari kehidupannya semula. Masya Allah. Ini antara pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dalam syair-syair yang tertulis dalam karangan Dr. Aida Al-Qarni. Kata surah Maryam ayat 98. Ayat 98 surah Maryam ni adalah ayat terakhir dari surah Maryam, sahabat-sahabat. Kalimah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Adakah kamu melihat seorang pun daripada mereka, atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar? Siapa mereka yang dimaksudkan? Orang-orang kafir yang menempelak kehadiran para rasul, yang tak mau beriman kepada para rasul yang dihantarkan oleh Allah. Sahabat, daripada surah Maryam ini Ustazah suka nak memanjangkan, sebab ayat yang kita baca 98 tu adalah ayat terakhir. Itu pun hanya potongan daripada ayat terakhir, pendek saja. Tapi kalau kita rujuk kepada Al-Quran, daripada ayat 96, 97 hatta 98, insya-Allah Allah beri kita faham. Begini sahabat-sahabat dirahmati Allah, ayat 96 Allah sebut, innal ladzina amanu wa amilus salihat. Amanu, beriman. Bila baca Quran jumpa kalimah ni, ya Allah, masukkan aku di kalangan orang beriman. Matikan aku di kalangan orang beriman. Kita nak hidup beriman, mati beriman, masuk ke syurga bersama orang beriman. Orang beriman confirm gandingan ayat tu dengan wa'amilus salihat. Orang yang beramal soleh. Tak ada dalam kitab, Ustazah rujuk Quran ni sahabat-sahabat. Itulah dia, Allah melempah-lempahkan rahmatnya kepada siapa orang beriman dan beramal soleh. Allah akan menanamkan perasaan kasih sayang bagi mereka ke dalam hati orang ramai. Allahu Akbar. Iman rupanya. Iman rupanya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Iman yang kita nak digandingkan dengan amal soleh. Serahkan bulat-bulat dirimu kepada Allah saat kita bersuami atau tidak, saat kita dizalimi atau tidak, saat kita berada di atas atau di bawah. Kekallah beriman, kekallah beramal soleh. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Maksudnya Allah pasti menanamkan perasaan kasih sayang bagi mereka ke dalam hati orang ramai. Macam mana ya Ustazah? Saya rasa hidup saya ni tak guna, orang tak sayang saya. Hang rasa je. Tak payah buang masa dengan saya rasa apa guna saya hidup kat dunia ni. Sejak suami saya meninggal, orang dah tak sayang saya. Macam-macam fitnah yang berlaku ke atas saya. Pedulikan. Sebab matlamat kita kekal menjadi orang beriman. Orang beriman, kematian orang tersayang harus meneruskan kehidupan. Orang beriman, dengan matinya orang tersayang tak boleh lemau-lemau. Terus bangkit, amilus salihat, beramal soleh. Antara amal soleh yang Allah sedang paksa kepada kita, dengan matinya orang tersayang, hari-hari kita tak ada langsung waktu nak waktu yang tak ingat dia. Nampak peninggalan kereta motor dia teringat. Nampak baju-baju buka almari teringat dia. Makan pakai pinggan yang dia suka pakai teringat ke dia. Subhanallah. Apa kata sahabat saya Ustaz Amran Bollywood ketika kematian suami? Bahkan setelah saat pertama kali doktor kata isterinya telah meninggal dunia, antara orang pertama yang ditelefon adalah Ustaz Azwan. Saya tak boleh lupa sampai sekarang suara Ustaz Amran. Telefon Ustaz Azwan, yang Ustaz Azwan kuatkan voice note, saya berada di sebelah masa tu kami dalam kereta. Ustaz,
Zaujahana dah tak ada ustaz. Menangis. Menangis. Jarang kita dengar seorang lelaki menangis dengan suara yang mengongoi-ngongoi begitu. Faham tak suara ni? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita dengar, ya Allah, sayu hati. Betapa cintanya seorang suami kepada isterinya kembali ke rahmatullah. Lalu dia kata hikmah sebab isteri dia meninggal masa PKP kan, sahabat-sahabat. Cantiknya aturan Allah, PKP ustaz, isteri dekat hospital, anak duduk hospital ni jaga kan, jaga dekat 3 bulan ni tak tinggal sama sekali. Nampak dalam sibuknya ceramah sana sini tinggalkan isteri, sekali Allah bagi PKP. Bersama sentiasa dengan isteri, jaga isteri sungguh-sungguh. Dan ustaz, setelah matinya isteri, kalau dulu saya selalu tinggal pergi ceramah sana sini, jujur kata kadang tak ingat pun. Tapi lepas matinya, saya rasa untungnya isteri saya tak ada satu saat pun yang saya tak ingat kepada arwah isteri saya. Walaupun sekarang dia dah kahwin baru. Sahabat, kalau kita dengar orang kematian isteri, kahwin baru, jangan duk kecam-kecam. Gatai, isteri baru meninggal dan nak kahwin. Suka dekat dia lah, dia bukannya ada iddah pun. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, isteri pun kalau nak kahwin suka hatilah, asalkan dah habis waktu iddah. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita ni duk komplain tak sudah-sudah. Rupanya hikmah orang yang kematian orang tersayang, tidak ada saat yang dia tak boleh kenang. Asyik terkenang. Rupa-rupanya terkenang, yakni ingat itu merupakan doa. Untungnya si mati. Tapi sahabat-sahabat, jangan sampai terkenang, termenung, air mata sampai basah baju, nak buka puasa pun penuh pinggan jadi kuah air mata. Tak ada maknanya, sebab dia takkan hidup balik. Never. Takkan hidup balik. Jadi sahabat-sahabat, macam mana nak menghidupkan hubungan itu walaupun pasangan kita dah mati, dengan kekalkan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. InsyaAllah Allah akan datangkan orang tersayang yang menyayangi kita. Subhanallah, keluarga kita sayang kita, kawan-kawan sayang kita. Dia tak boleh tidur sebantal dengan kita, tak boleh bersama saat senang dan susah sangat macam suami kita, sahabat-sahabat. Tapi Allah datangkan masih ramai lagi orang yang baik-baik di sekeliling kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini jaminan Allah, kekal jadi orang beriman dan beramal soleh. Allah pasti melimpah-limpahkan rahmatnya. Sahabat yang belum tahu, saya merujuk surah Maryam ayat 96. Dek kerana ayat 98 dalam kitab Al-Tahzan ni terlampau pendek, saya tak dapat nampak apa kesinambungan ayat tu, maka saya buka Quran. Oh, rupanya bercerita. Allah kaitkan 96, kalau kamu beriman beramal soleh, Allah akan limpahkan rahmat kepadanya. Jangan matikan iman dan amal soleh hanya kerana matinya orang tersayang. Bahkan inilah cara Allah menjentik hati untuk kita makin beriman kepada Allah, meyakini hidup dan mati daripada Allah, dan kita terus-terusan bersemangat untuk hidup, menambah-nambah amal solehat. Akan menanamkan perasaan kasih sayang bagi mereka ke dalam hati orang ramai. Kita kata, dia tu bukannya orang kaya kan, tapi semua orang suka kat dia. Peliklah aku. Jawapannya kerana jiwanya penuh dengan kasih sayang. Subhanallah. 97 disambung lagi. Maka sesungguhnya kami memudahkan turunnya Al-Quran ini dengan bahasamu, wahai Muhammad, supaya engkau memberi kabar gembira dengannya kepada orang yang bertakwa, dan supaya engkau memberi amaran dengannya kepada kaum yang degil dalam kekufurannya. Apa peranan Muhammad? Peranan Muhammad kekal mengajak orang bertakwa kepada Allah. Peranan Muhammad, sahabat-sahabat dirahmati Allah, memberi amaran kepada kaum yang degil dalam kekufurannya. Ini peranan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah ditutup dengan ayat 98 dalam surah Maryam. Dan betapa banyaknya kaum-kaum kafir yang kami telah hancurkan sebelum mereka. Adakah engkau melihat seorang sahaja, ataupun kamu mendengar suara mereka yang rikza, atau tasma'u lahum rikza, atau kamu dengar suara mereka yang sayup-sayup, yang samar-samar, yang senyap-senyap? Apa nak cakap ni? Sebenarnya sahabat-sahabat,
Jadilah orang beriman dan beramal soleh. Matinya kamu masih dicari, disebut-sebut. Tengoklah kematian Buya Hamka yang mengarang kitab tafsir Al-Azhar, Imam Ghazali yang mengarang pelbagai kitab. Mereka dah mati lama, tapi kenapa nama mereka masih disebut-sebut? Buya Hamka hidupnya tak sampai 100 tahun, tapi karyanya lebih 100 naskah. Dan hari ini, setelah berpuluh tahun matinya, tetapi Buya Hamka namanya masih hidup di atas persada ummah. Kerana apa? Masih menasihat melalui karyanya. Jiwanya penuh dengan kasih sayang saat hidup. Lalu matinya orang lain masih terbayang-bayang, terngiang-ngiang akan nasihatnya. Ya, apa hal jadi macam di padang bukit tinggi pula Ustazah bercakap. Masya Allah. Sebab ketika saya menziarah rumah Buya Hamka di padang bukit tinggi, nanti bila Indonesia dah buka, jom join Ustazah, kita pergi rumah Buya Hamka, sahabat-sahabat. Kita akan mendengar sendiri daripada keturunan Buya Hamka. Itulah dia, almarhum Profesor Dr. Buya Hamka yang kami rindui di bumi Padang, Bukit Tinggi Indonesia. Kerana apa? Kerana karyanya lebih 100 walaupun usianya belum 100. Terbukti hari ini melalui karyanya. Terkadang kita terlupa bahawa Buya Hamka sudah pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya. Tetapi bicaranya, nasihatnya, akhlaknya ketika sebelum matinya, saya dengar tu menggigil tubuh. Faham ya Allah, kena jadi orang baik ya Allah, kena jadi orang ikhlas dalam mengajak ke jalan-jalanmu ya Allah. Matinya pasti akan orang terkenang-kenang. Tapi sahabat, bila kita kematian orang tersayang, kita pun turut matikan diri kita. Dah tak nak nasihat anak-anak, dah matikan diri kita. Anak-anak mengadu kat Ustazah, mak saya sejak bapak saya meninggal tak nak keluar bilik Ustazah. Saya intai dekat bilik dia, rupanya dia tak solat Ustazah. Kenapa mak saya jadi macam tu? Ada berlaku. Macam mana kamu nak hidup selepas matimu? Ada ramai para alim orang beriman yang masih hidup selepas matinya. Apakah itu termasuk para syuhada yang wafat, yang syahid ketika menegakkan kalimah la ilaha illallah? Kata Allah dalam Quran, hang jangan sangka mereka ni mati. Bahkan di sisi Allah mereka ni masih hidup. Subhanallah. Subhanallah. Tapi orang yang ketika hidup hatinya mati, tak ada rasa amanu, tak ada rasa amilus solihat, mati, orang dah tak dengar dah suara dia. Inilah au tasma'u lahum rikza, orang-orang kafir yang tak mengikut sahabat-sahabat, kufur kepada nikmat Allah. Allah hilang lenyapkan terus suara-suara mereka. Bahkan anak-anak sendiri tak teringat. Kenapa Ustazah Zai selalu ingat? Arwah mak saya dulu selalu pesan. Kenapa ingat? Sebab saya yakin mak saya adalah orang beriman dan beramal soleh, walaupun bukan orang bijak pandai. Subhanallah sahabat. Tapi kalau orang tua kita, hatta kesayangan kita saat hidupnya tak meninggalkan kebaikan demi kebaikan, sekejap je anak-anak rindukan dia, lepas tu dah terlupa semula. So siapa kita sahabat-sahabat dirahmati Allah? Siapa kita? Kita kena jadi orang yang sentiasa beriman dan beramal soleh. Pasti jiwa kita penuh dengan kasih sayang. Hatta setelah kita mati, orang terbayang-bayang, terngiang-ngiang akan suaranya. Subhanallah. Boleh ya? Ini peranan kita bersama-sama. Kedua-duanya telah tiada. Yang menzalimi dan yang dizalimi, yang memenjarakan dan yang dipenjarakan, semuanya telah mati. Perenggan ni bicara tentang siapa? Bicara tentang, tengok mula-mula dekat muka surat 452, Abdullah bin Az-Zubair yang memenjarakan telah mati. Muhammad bin Al-Hanafiyah yang dipenjarakan telah mati. Qusair Azzah yang mencipta syair telah mati. Semuanya telah mati. Hari ini kita hanya membaca kisahnya. So kita hari ini yang membaca kisahnya juga akan turut mati. Maka siapa di kalangan mereka itu yang masih disebut namanya? Yang beriman dan beramal soleh. Yang durjana, yang memenjarakan dengan kezaliman, tak ada siapa yang nak mengangkat nama-nama mereka. Masya Allah sahabat-sahabat. Setiap orang yang melukai seseorang akan memiliki hari yang penuh luka. Kita pernah belajar dalam kitab La Tahzan.
Jangan sekali-kali menjadi orang yang menzalimi orang. Tak mengapa kalau kita jadi orang yang dizalimi oleh orang lain. Kerana kata pesan Dr. Aid Al-Qarni, biar kita menjadi orang yang dizalimi, bahkan syukur menjadi orang yang dizalimi. What? Kenapa jadi orang yang dizalimi perlu bersyukur? Kerana orang yang dizalimi masih didekati oleh Allah. Allah hampir kepadanya. Nabi pun cakap doa orang yang dizalimi diangkat, dimustajabkan oleh Allah. Syarat ketika dizalimi, jangan ada benci, jangan ada rasa nak balas dendam, jangan rasa nak bunuh orang tu, sahabat-sahabat. Jangan ada benci. Itulah nasihat ustazah kepada seorang isteri yang saat suaminya susah, dia bertungkus lumus untuk membantu kesenangan suami. Dah senang dia diceraikan hanya kerana berkahwin di Kelantan katanya dengan Tok Kadi Siam. Surat nikah pun tak ada lagi. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya kata jangan ada benci di hati, kerana ayah itu adalah masih ayah kepada anak-anakmu. Banyak lagi urusan nak membesarkan anak-anak untuk berurusan dengan bapa mereka. Anak-anak perempuan pula tu, tolong terima dulu, syukur kerana kamu menjadi orang yang dizalimi. Ustazah yang paling deep di hati saya, sekarang saya dah tak berdoa seperti dulu. Entah kenapa, lidah saya seperti dikunci. Sebelum ni saya ikhlas berdoa, tambahkan, gandakan, lempahkan rezeki suamiku. Hari ni saya hanya pohon, ya Allah, kalau ini baik, ya Allah, bantu aku untuk meneruskan lagi kasih sayang aku kepada suami. Tapi saya bila bangkit daripada solat, saya terasa, aku dah tak doa dan limpah ruahkan rezeki. Hei suami, bila anda telah terputus doa isteri, kamu tunggulah natijah yang di hadapan. Sama macam anak-anak. Kenapa hidupmu senang hari ini walaupun kamu derhaka kepada ibu ayahmu? Kerana ibumu masih ikhlas mendoakanmu. Bila mana ibu sudah tidak ikhlas mendoakan anak, sudah terbatal. Yang katanya doa ibu itu adalah mustajab. Ibu, doa kita mustajab kepada anak-anak bila mana kita padamkan segala luka dan parut apa yang anak kita buat pada kita. Tapi bila kita berdoa dalam keadaan luka, bahkan bernanah parah hati kita, macam mana Allah nak makbulkan doa yang baik-baik? Takut doa yang jahat sahaja, biarlah anak aku tu nak mati aksiden, itu yang berlaku. Sahabat-sahabat kita takut. Maka latih hati saat kita dizalimi, Allah sedang menghampiri. Allah takkan dekat kepada orang yang berlaku zalim, tapi Allah dekat dengan orang yang sedang dizalimi. Maka bersyukurlah wahai orang yang dizalimi, dan merasa takutlah wahai orang yang sedang zalim pada orang lain, kerana Allah sedang menjauh dengan kamu. Jadi syair ini sangat memberi faham kepada kita, setiap orang yang melukai seseorang akan memiliki hari yang penuh luka. Kamu tak payah doakan kejahatan kepada orang yang melukai kamu, kerana syair ini menjanjikan. Apa jaminan Allah? Mu buat kat orang, pedajai kat orang, tunggu satu saat, tak payah kita balas, Allah yang akan balas kepada dia. Inilah dua golongan, yakni golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maksudnya siapa yang menang di sisi Allah adalah orang yang paling beriman kepada Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha'i minasyatil qurna'i. Semua hak kelak pada hari kiamat pasti akan ditunaikan kepada yang berhak menerimanya. Allahu Akbar. Sehingga kambing yang tidak bertanduk pun dapat menuntut balas perlakuan kejam kambing yang kambing yang bertanduk. Dua ekor kambing bergaduh, dipatahkan tanduk sekok kambing, dah kambing tu hidup tanpa tanduk. Dia boleh komplain dengan Allah, pasal apa dia duk patahkan tanduk aku tak dapat tanduk yang baru, ya Allah. Ini hanya sebagai ibarat, sahabat-sahabat. Kalau kita dizalimi atas dunia, rasa macam sampai kita mati tak ada pembelaan kepada kita, tunggu akhirat. Tunggu akhirat. Allah akan kumpulkan semua manusia di hadapannya. Siapa yang dulu pernah dizalimi,
Ya Allah, suasana itu sahabat sangat memujuk hati. Kalau kita rasa, lah Ustazah cakap je, saya ni dah 30 tahun kena zalim dengan orang Ustazah, sampai sekarang saya tak rasa apa. Kak, dunia sementara. Baru 30 tahun kot. Para rasul dah ada yang berpuluh tahun hatta beratus tahun dianiaya hatta oleh keluarganya sendiri, kerana usia mereka dulu panjang sampai ratusan tahun. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tetapi mereka tetap positif menunggu hari perhitungan Allah. Kerana Allah tak pernah buta matanya. Allah tak pernah tuli pendengarannya sahabat-sahabat. Allah tahu siapa yang zalim, siapa yang dizalimi. Orang yang dizalimi, nanti Allah akan tanya di mahsyar di akhirat Allah, siapa yang dulu pernah dizalimi? Aku ya Allah, suami aku sendiri zalim ke aku. Aku ya Allah, anak aku buat zalim ke aku. Aku ya Allah, aku ya Allah, aku ya Allah, orang duk pinjam duit aku sengaja tak mau bayar ya Allah. Kita duk cakap ke Allah. Allah kata duk main. Siapa yang dulu duk zalim ke hang? Dipanggil dia. Orang tu merangkak datang kat kita. Apa yang hang nak bayar kezaliman yang hang dah buat dekat si Polan ni? Aku nak bayar pakai apa ya Allah? Dunia pun dah hancur habis ya Allah. Aku nak bayar pakai apa ya Allah? Aku tak ada cash dah ni ya Allah. Sebab itu wang tunai yang paling valid di akhirat adalah amal soleh. Pahala daripada sabarnya kita, wahai orang yang dizalimi. Tunggulah saat di mahsyar yang Allah bela kita dengan sesungguh-sungguh pembelaan. Siapa yang dulu pernah dizalimi ya Allah? Kita tak sabar nak tunggu soalan itu daripada Allah. Lalu Allah panggil orang yang zalim, hang bayar balik kat dia. Aku nak bayar pakai apa ya Allah? Tak mampu hang nak bayar kat dia, hang pi pindahkan pahala-pahala hang pi masuk kat akaun dia. Dah pindah segala pahala orang yang zalim kat kita tu kat akaun kita, masih tak cukup sebab dia duk zalim kat kita begitu dahsyat. Allah kata, hey, kau dulu dizalimi, kau pindahkan dosa-dosamu kepada dia. Muflis kawan tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nampak soleh ketika di dunia tetapi tak layak syurga hanya kerana ketika hidup menzalimi orang lain. Ini bentuk pembelaan Allah yang dalam kitab wasiat 4 imam pun Imam Asy-Syafi'i menceritakan tentangnya. Di bergementar tubuh, tak takut menjadi orang yang dizalimi, tapi takut sangat atas dunia menjadi orang yang zalim kepada orang lain. Faham ya sahabat-sahabat? Sebab kita menunggu-nunggu suara Allah membela kita. Rupa-rupanya Allah tak pernah tinggalkan kita. Walaupun dulu kat dunia kita sedih berendam air mata, kita kata Allah tak nampak ke aku? Jangan kata begitu. Allah sentiasa nampak. Tapi penangguhan demi penangguhan, sebab Allah tahu dengan cara itu kamu akan makin kuat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ayuni Amir, jawapannya mudah. Ingat je cerita-cerita yang asatizah kita sebutkan. What? Ke akhirat nanti Allah boleh defend orang yang dizalimi sampai macam tu? Aku ni orang yang dizalimi ya Allah. Kalau aku berdendam kepada dia, apa yang aku dapat pembelaan dari Allah? Sebab bila aku dizalimi, aku berdendam, aku tak dalam iman, aku tak dalam amal soleh. Aku dizalimi, aku kena ajar hati aku untuk memaafkan ya Allah, supaya dengan kemaafan dendam yang terindah ini di akhirat lebih indah. Allah seru kita dengan, wahai orang yang dizalimi, mai panggil orang yang zalim pada hang dulu. Allahu Akbar. Cukuplah nasihat ini menjadi penyejuk kalbu kita bila kita menjadi orang yang terzalimi. Wallahi, ini kekuatan Ustazah Zai bila kita rasa sampai hati, kau buat aku macam ni. Kan tak apa, Allah ada. Aku takkan balas kejahatan kau. Tunggulah, Allah takkan buta. Allah tak pernah tuli. Allah takkan biarkan semua ini berlaku. Kekal beriman, kekal beramal soleh. Ini daripada ayat Quran yang kita dapat. Berkata seorang penyair, anggaplah dirimu, wahai yang terpedaya, berada pada hari kiamat. Saat langit bergolak dengan dahsyatnya, orang yang tidak berdosa pun ketakutan. Orang tak berdosa pun takut bila tiba hari kiamat, apatah lagi orang yang berdosa. Ngeri sangat hari kiamat sahabat-sahabat. Maka lebih-lebih lagi dengan keadaan orang yang bergelumang dosa sepanjang usianya. Datangnya hari kiamat sangat ngeri. Orang yang tak berdosa pun takut, apatah lagi orang yang berdosa. So sebelum kiamat, sebelum mati, pastikan diri terhapus dosa melalui taubatan nasuha.
melalui pengampunan-pengampunan Allah. Ini bulan maghfirah, peluang untuk bertaubat kepada Allah, kembali sungguh-sungguh ke jalan Allah. Biasa dalam saat kita nak kembali ke jalan Allah, tiba-tiba ada lagi orang yang zalim pada kita, lagi nak jadi baik lagi macam-macam halangan, lagi nak jadi baik lagi orang aniaya kat kita. Itu biasa. Kembalikan kepada Allah sahabat. Tunggukan suasana mahsyar, hakimnya adalah Allah. Lawyer-lawyernya adalah seluruh anggota tubuh jasad kita. Ya, aku tangan dia dibawa buat amal soleh. Ya, aku telinga dia dibawa dengar benda-benda yang baik. Ya, aku mata dia dibawa melihat benda baik. Bayangkan ketika di mahsyar, tangan kita jadi lawyer yang mengatakan, dia ni cakap je pandai, tapi tangan dia ambil benda yang haram, ya Allah. Telinga mendengar yang haram, ya Allah. Mata melihat yang haram. Lidah lagilah saat itu dikunci, sahabat. Tapi berapa ramai orang yang dinerakakan oleh Allah kerana lidah. Dan kaki hatta kulit-kulit kita bercakap dengan Allah, menjadi saksi dan kesaksian. Tak perlu lawyer yang dibayar atas dunia. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Jadi apabila kita faham kaedah ini, hati kita akan lembut. Kita faham kaedah ini, selamanya di dunia tak akan aku menjadi orang yang zalim dan menganiaya orang lain. Tapi kalau Allah datangkan kepada aku orang yang zalim dan menganiaya aku, ajarkan aku kuat, ya Allah. Sampai hati dia buat macam ni pada aku. Allah takkan buta. Allah takkan tuli, sahabat. Moga Allah beri kita kuat. Moga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Jangan bersedih, kerana sesungguhnya masa itu silih berganti. Selamanya jangan pernah jadi orang yang zalim kepada orang lain, kerana Allah tak pernah zalim pada kita. Yang zalim pada diri kita adalah diri kita sendiri. Allah dah tunjuk jalan syurga, hang bermalas-malasan, hang pi ikut jalan ke neraka Allah. Wa na'udzubillah min zalik. Moga bukan kita. Tahniah kerana kita dah habis, nak sebut dah khatam, jadi dah habis. Dah khatam bab 29. Besok insya-Allah, masih lagi besok waktu 7 pagi lah besok, insya-Allah. Insya-Allah saya akan masuk dalam grup 7 pagi, insya-Allah 230. Ampun maaf zahir batin, saya sayang anda semua kerana Allah. Yang di KL boleh bersegera ke Masjid Ibnu Abbas. Ustazah berada di sana dengan kitab penawar bagi hati. Moga Allah redha, moga ampunkan dosa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya tentang ibadah korban di Kemboja, just klik gambar Ustazah Muzayyanah kat bawah tu. Saya dah pinkan ibadah korban di Kemboja. Cepat hubungi Ustaz Azwan yang sedang berada di Kemboja sekarang. Sekian dimaklumkan. Bye-bye. Sayang semua kerana Allah. Assalamualaikum.